saja walaupun meninggalkan agama dia. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat kesenangan, kekayaan, puji-pujian dan sebagainya, meskipun melanggar agama dia. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah juga orang yang cintakan akhirat, dia sanggup bersusah-susah, asalkan dia mendapat kesenangan nanti di hari kiamat. Kita orang awam ni boleh nilailah diri kita. Kita orang awam ni boleh nilailah, boleh bandingkan diri kita dengan orang-orang yang warak ni. Betapa jauhnya martabat kita dengan mereka. Dalam bab makan minum pun kita tak boleh nak lawan. Dalam bab makan minum pun kita tak boleh nak ikut mereka. Punya jaganya. Padahal makan minum je tu. Apatah lagi perihal ibadat mereka, apatah lagi perihal akidah mereka, apatah lagi perihal hati mereka. Jauhlah lebih hebat penjagaan. Jadi disitulah nanti kita dapat menilai seseorang ahli ibadat ataupun ahli akhirat yang warak tadi. Bagaimana jauhnya martabat kita dengan mereka. Daripada situlah akan timbul rasa hormat kepada mereka. Makna kita tahu dia bukan sebarang manusia. Kerana apa? Dia mendapat taufik daripada Allah, sehingga dia sanggup bersabar. Sanggup bersabar untuk mengambil sesuatu, bersabar mengawal kehendak ataupun keinginan hawa nafsu. Tidak seperti kita. Kita tak sanggup. Kita tak sanggup nak bersusah-susah macam tu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kerana inilah kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apabila fasad yakni binasa pekan. Apabila fasad yakni apabila binasalah pekan, yakni kebanyakan bercampur dengan yang haram, itu yang dimaksudkan binasa pekan. Mana-mana tempat dah, bahkan bukan kata di bandar, bukan sahaja di bandar, di pekan, bahkan masuk dah sampai ke dalam kampung mana ada dah, bercampur dah dengan benda-benda haram. Maka lazimlah olehmu dengan memakan barang sedapat jua. Kata Imam Ghazali, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, apabila dah bercampur benda-benda haram, benda-benda syubhah, mana-mana ada dah, masuk kampung-kampung dah, benda syubhah ni, benda haram ni masuk sampai kampung dah. Dulu ada kat bandar-bandar besar, sekarang sampai ke kampung ada dah. Apabila berlaku perkara sedemikian, kata Al-Imam Al-Ghazali, makanlah, hendaklah kamu makan apa yang kamu dapat je. Makan apa yang ada je lah. Mudah bahasa kita. Tak payah nak bersibuk-sibuk, berbimbang-bimbang sangat dengan nak makan yang lazat-lazat, yang sedap-sedap, yang viral-viral dan sebagainya. Makan apa yang ada sudah, kata dia. Boleh faham? Boleh? Tak boleh? Hello? Boleh faham? Tengok terkebil-kebil macam tak faham. Maksudnya, bila dah banyak bercampur benda-benda haram dalam makanan, dalam minuman, banyak makanan yang syubhah, banyak makanan-makanan yang kita pun tak tahu sumber dia halal ke tidak. Kadang-kadang kita tengok ada yang kata boleh makan, ada yang kata tak boleh makan. Kadang masuk dah benda-benda macam tu dalam rumah kita, sampai dah. Kita ni pantang tengok viral, jadi ikut-ikutan. Tengok orang makan tu, kita pun nak makan. Tengok orang tu bagi anak-anak dia makan benda tu, kita pun nak bagi juga. Betul? Padahal benda tu entah ia tidak halal, entah ia tidak haram. Lepas tu kita dapat pula ada kes-kes sijil-sijil halal ni boleh dibeli dan sebagainya. Label-label halal ni boleh ditampal sesuka hati. Lagilah meragukan, lagilah menakutkan, lagilah merisaukan. Jadi kalau dah sampai macam tu, makan apa yang ada sudah. Tak payah nak heboh-heboh, bersibuk-sibuk nak sampai bergaduh memikirkan pasal makan. Makan apa yang ada sudah. Boleh. Makan benda ada keliling rumah je. Ubi, keladi, cik waku, boleh? Mana boleh. Tak sanggup kita. Kita ni dah biasa dengan makan sedap-sedap, pantang tengok viral, kita pergi serbu. Tak ada lah. Tak ramai yang tak ada lah tu, ramai yang ada lah. Kita saya
Dia orang tua dia tahan sikit, orang muda dia tak boleh tahan tengok makanan viral-viral, jauh sanggup pergi. Buat anak bini dia. Tengok makanan daripada Korea, daripada Hindi, daripada tu. Tengok balik dia makan. Nak ngikut orang. Sedangkan zaman ni, zaman dah tak terkawal benda haram, benda syubhat. Tak mustahil benda-benda macam tu akan termasuk dalam perut kita kalau kita tak berhati-hati. Dah dulu dia bagi apa kesan ni dulu? Kalau dalam perut kita masuk benda haram syubhat apa? Di antaranya Allah tidak akan memberi taufik untuk melakukan ibadah. Takkan dapat pertolongan daripada Allah. Kalau buat pun ibadat, dibuat dalam keadaan tidak sempurna dan ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Itu punca daripada makanan. Dia memberi kesan pada hati, mengkeraskan hati, menghitamkan hati, menggelapkan hati. Itu tak campur dengan dosa-dosa lain yang kita buat. Maknanya makan minum kita memberi kesan pada hati, pandangan mata kita memberi kesan pada hati, pendengaran kita memberi kesan pada hati, apa yang kita cakap memberi kesan pada hati. Semua tu dia akan bagi kesan baik ataupun sebaliknya. Kalau yang kita pandang, yang kita cakap, yang kita dengar, yang kita makan itu benda baik, dia akan memberi baik, memberi kesan baik pada hati kita. Kalau yang kita pandang tu haram, yang kita dengar tu haram, yang kita cakap tu haram, yang kita makan tu haram syubhat, memberikan kesakitan ataupun memberikan kecelakaan pada hati kita, menggelapkan hati, menghitamkan hati, merosakkan hati. Hati kita jadi tak sihat dah. Bila hatinya tak sihat, bila hatinya sakit, bermakna raja yang ada dalam diri kita ni raja yang tidak sihat, raja yang tak sihat, raja yang berpenyakit, raja yang berpenyakit, penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah dia raja yang jahat. Bila dia jadi raja yang jahat, dia akan memerintahkan rakyat-rakyat dia melakukan kejahatan juga. Hati yang jahat akan memerintahkan anggota melakukan kejahatan. Di situ kita boleh tahu siapa kita. Kalau mata kita suka tengok benda haram, menunjukkan hati kita jahat. Sebab hati yang mengarahkan mata melihat benda haram. Kalau kita suka cakap benda haram, suka mengumpat, suka berdengki, suka mengumpat, suka mencela orang, menjatuhkan maruah orang, memfitnah, cerita rahsia orang, cerita dosa orang, menunjukkan hati kita jahat. Nak terima ke tak nak terima? Tak nak terima. Ke nak jadi pepatah orang tu, orang Melaka, mulut jahat hati baik. Macam tu. Betul ke tu? Mulut je jahat, hatinya baik. Betul ke? Cik lah jawab. Orang tanya orang ni, dia bukan datang dokek-dokek, jauh ni datang, belum kampung sekolah. Mulut jahat, hati baik, iya ke tidak? Jadi jangan beramal dengan benda tu. Sebab kita banyak beramal dengan benda tu lah, kita tak kisah mulut kita cakap benda haram. Mengumpat orang, aku ni mulut je suka cakap-cakap ni, hati aku tak ada macam tu, hati aku baik. Hati jahat lah suruh mengumpat tu. Takkan nak lawan apa yang Nabi cakap lah dah. Nabi kata hati tu raja. Bila baik raja, baik dah anggota. Kalau hati yang baik, dia akan cakap yang baik-baik, dia akan cakap yang beradab, dia akan cakap yang berakhlak. Itu hati dia baik. Ni tuan-tuan datang suruh ni arahan siapa sebenarnya? Ajakan daripada mana? Hati. Kalau tak ada hati, tuan-tuan tak sampai sini tuan. Hati yang menggerakkan, hati yang mengajak anggota kita. Kalau hati kita ajak pergi pasar malam lah kita mana ni. Kalau hati kita ajak pergi shopping, lepak tepi pantai, tom yam, situlah kita ada. Nampak tak? Dia hati. Nabi kata hati ni raja yang memerintah anggota kita. Yang mengajak kita ke mana, hati lah. Begitu. Sebab tu kena jaga hati ni. Kena bagi makanan-makanan yang membaikkan hati kita. Kena buat benda-benda yang menyihatkan hati kita. Supaya hati kita jadi hati yang takut kepada Allah. Bila hatinya takut kepada Allah, samalah artinya
di dalam hati kita dan diri kita ni ada raja yang takut kepada Allah. Apabila raja dalam hati kita ni takut kepada Allah, dia akan mengarahkan matanya mentaati Allah, telinganya mentaati Allah, lidahnya mentaati Allah. Begitulah seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lazimlah olehmu dengan makanan yang sedapat juga. Jangan loba pada makanan. Jangan loba pada makanan. Dulu awal kita, dia dah ingatkan orang yang loba dengan makanan, hubbut ta'am, loba ni makna suka sangat makan. Dia punya minat makan tu bukan biasa-biasa. Suka sangat makan. Pantang dengar sedap nak makan, pantang dengar tempat viral nak pergi, pantang tengok makanan pelik nak cuba. Tu hubbut ta'am namanya, kasihkan makan. Jadi orang yang kasihkan makan ni takut akan tertarik, terjatuh kepada benda yang syubhat ataupun yang haram tanpa dia sedar. Sebab tu Islam melarang di situ bukan makna secara zahir siapa pergi makan-makan benda macam tu hukum ni berdosa. Dah, itu larangan amaran, memberi amaran. Makna jangan kasihkan makan, jangan suka makan. Jangan suka makan ni, jangan tamak haloba pada makan ni. Bukan di situ larangan. Jangan tu tadi bukan makna haram. Jangan dengan makna memberi peringatan, makna hati-hati. Kalau tak kawal bab makan ni, nanti tak sedar benda syubhah masuk dalam perut, benda haram masuk dalam perut nanti kalau tak sedar. Jadi jangan tamak sangat pada makan tu. Waspada. Orang kata jangan bawa laju-laju. Kenapa tu? Hati-hati maksudnya. Nanti boleh kemalangan contoh. Larangan di situ larangan supaya berwaspada, berhati-hati, kerana boleh menjadi mengakibatkan rosaknya hati kita yang boleh memberi kesan pada ibadah kita. Bukankah kita hidup ni kerana ibadat? Sebab itulah apa sahaja yang sangkut paut dengan ibadat dijaga oleh Allah. Tujuan kita ni atas dunia ni ibadat lah tujuan kita. Dan senyata telah sampai akan kami daripada Wahab bin Al-Wardi rahimahullah ta'ala bahwasanya adalah ia berlaparkan dirinya sehari dan 2 hari dan 3 hari, kemudian diambil akan roti. Tengok orang-orang hebat sisi Allah ni, cara dia beribadat kepada Allah. Tengok 2-3 hari baru makan sekeping roti. Dia tak nak duduk dalam keadaan kenyang. Dia suka duduk dalam keadaan lapar gitu, kerana tubuh ni bila lapar, dia akan suka beribadat, dia akan rajin beribadat, dia akan ringan nak melakukan amal. Tetapi kalau perut kita ni dimuatkan dengan makanan, dipenuhkan dengan minuman dan sebagainya, dia akan jadi lemah, jadi lesu nak beribadat. Buktinya kita tengoklah dalam bulan Ramadan dulu, sebelum buka puasa macam mana kita punya seronok buat ibadat, tenang buat ibadat. Lepas buka je kau jalanlah dulu. Dia pergi masjid, jalanlah dulu, sampailah, balik-balik tengok nyandar daripada maghrib tadi, tak semayang lagi, dah terlolap atas kursi dah, mongah dah. Siang semangat kita pergi ibadat, baca Quran, solat jemaah, hari ingat. Bila dah perut kita isi dengan cendol, dengan ayam percik, macam lagi dah. Mulalah ngantuk mata. Jadi lemah, lesu tubuh badan, tumpul. Sendi-sendi jadi tumpul. Berat. Tadi berkobar-kobar nak pergi masjid awal, nak semayang jemaah maghrib di masjid atau isyak di masjid, nak solat tarawih duduk sah depan. Bila dah masuk semua mana, kau pergilah dulu kan, insya-Allah sampai nak, insya-Allah. So poning lah perlu ni, dah poning dah perlu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Wahab bin Al-Wardi ni, dia berlapar diri ni, dia melazimkan diri ni berlapar 2-3 hari baru makan. Boleh ikut? Boleh? Siapa boleh? Orang tahu panjang semua macam ni kan? 2-3 hari baru makan. Kita satu hari 2-3-4 kali makan. Kemudian bila dia jumpa makan tu pula, makan sekeping roti je.
Dia bukan tujuan lain ni tuan-tuan, nak jaga ibadat dia. Boleh je kalau dia nak berkenyang-kenyang, boleh, tapi dia tak mau sebab dia tahu nanti akan merugikan diri dia kerana membawa diri dia malas nak beribadat. Dia sampai sanggup macam tu. Kita tak sanggup tuan-tuan. Kalau pasal nak semayang, pasal nak ngaji, pasal nak ibadat, sanggup berlapar, sanggup. Kita tak sanggup buat benda-benda macam tu. Tapi orang ahli ibadat, ahli akhirat, dia sanggup buat macam tu. Sebab tu ibadatnya banyak. Sebab tu kita tengok ringan jadi buat ibadat. Sebab sentiasa mendapat taufik pertolongan daripada Allah. Sebab dia jaga makan minum dia. Dia jaga makan minum dia. Kemudian apa? Yakni sekeping roti dan berkata, "Hei Tuhanku, wahai Allah, bahawasanya Engkau terlebih mengetahui bahawasanya aku tiada kuat atas ibadat. Sesungguhnya Kau tahu ya Allah, aku ni lemah, aku ni dhaif nak beribadat. Dan aku takut akan dhaif. Dalam masa yang sama aku takut tubuh aku ni jadi lemah, tak boleh nak beribadat. Dan pedih sangat lapar jika tiada aku makan akan sekeping roti." Makna rasa bersalah juga makan walaupun sekeping roti. Maknanya, ya Allah maafkanlah aku ni, terpaksa makan ya Allah, walaupun terpaksa makan sebab tak boleh tahan lapar dah. Dan satu lagi, takut nanti kalau tak makan membawa kepada lemah, aku tak boleh nak beribadat. Jadi aku terpaksa makan, tapi makan sekadar apa? Nak mendatangkan tenaga. Tu orang zuhud. Inilah namanya zuhud. Dia tidak mengambil makanan, tidak mencapai makanan lebih daripada qadar untuk beribadat. Kita mencapai makanan bukan sekadar nak menjaga daripada nak mengenyangkan ataupun nak menjaga kesihatan, tapi kita makan sambil nak bersedap-sedap. Bersedap-sedap itulah nafsu. Bersedap-sedap itulah nafsu. Nak mewah-mewah itulah nafsu. Padahal makan semua kena makan. Sebab pada adat kalau tak makan nanti dhaif tubuh kita. Tak boleh nak buat amalan sunat, tak boleh nak buat amalan wajib. Jadi kita mau tak mau perlu kepada makanan. Hukum asbabnya, hukum adatnya mesti kena makan. Tapi kita tadi mentang-mentang dibenarkan makan, kita nak lebih-lebih pula dah. Nak berlebih-lebih, nak bersedap-sedap, makan nak mewah-mewah. Itu dah kan kedah lebih daripada qadar sebatul tu. Padahal untuk nak mendatangkan tenaga pada tubuh badan kita, bukan syarat makan makanan yang mewah-mewah, bukan syarat makan makanan yang viral, bukan syarat kena makan makanan yang sedap-sedap dah. Makanan yang biasa-biasa pun pada adatnya boleh mendatangkan kesihatan, tenaga pada tubuh badan kita, boleh je beribadah. Jadi bila kita ambil makanan itu lebih daripada qadar untuk mendatangkan kesihatan agar boleh beribadat, itulah yang dinamakan hawa nafsu. Boleh? Boleh faham tak? Lebih daripada hajat tu nafsu lah. Lebih daripada hajat, maka nafsu. Lebih daripada qadar ibadat, namanya nafsu. Masuk nafsu dah situ. Dia cari duit lebih daripada qadar hajat dia nak beribadat. Dia cari duit. Sebenarnya apa tujuan cari duit? Apa tujuan bekerja? Nak cari rezeki. Sebab apa nak cari rezeki belanja tadi? Apa tujuan? Nak memudahkan ibadah. Tapi cuba kita teropong baik-baik. Tengok. Niat kita cari duit tadi betul ke untuk nak beribadat ataupun dah masuk dengan kehendak hawa nafsu? Nak mewah, nak mudah belanja, nak mudah berseronok. Betul ke tidak? Kalau pakaian nak beli yang mahal. Kalau kenderaan nak beli yang mewah. Bukankah itu dah masuk nafsu tu? Bukan? Jadi apabila kita mengambil sesuatu tadi nak melayan kehendak nafsu kita, aku mesti kerja lebih. Sebab apa? Aku nak kereta mewah, kenderaan mewah, rumah mewah, makan yang mewah-mewah dan sebagainya. Mana aku kena kerja betul-betul. Nampak tak? Jadi di situ nanti dah menghabiskan masa kita. Padahal tujuan tadi tu dah lebih daripada qadar yang sepatutnya. Dah bukan tujuan ibadat dah tu. Itu namanya mencari dunia kerana hawa
nafsu. Kalau cari dunia untuk ibadat, tak perlu maknanya bertungkus lumpur pagi petang siang malam sampai habis waktunya. Jadi salah siapa? Salah kita sendiri. Salah kita sendiri yang mengikut kehendak nafsu tadi, yang nak bermewah-mewah dalam makan, minum, pakai dan sebagainya. Memaksa diri kita bekerja lebih daripada waktu yang sepatutnya. Sehingga habis waktu untuk Allah. Tak ada dah masa untuk agama, tak ada. Masa nak ke surau dah tak ada. Masa nak solat dah tak ada. Masa nak belajar agama, yang nak ilmu agama, yang nak memperbaiki ibadat pun tak ada lah. Sebab apa? Habis dah masanya digunakan untuk mencari duit. Betul ke tidak? Jadi salah siapa? Salah sendiri. Salah kita sendiri. Sebab Islam dah pesan dah, qanaah, memada, zuhud. Jangan maknanya mengambil sesuatu lebih daripada qadar untuk beribadat. Islam dah pesan. Sebab itulah tapi bila kita tak nak dengar, kita tak endahkan pesanan-pesanan daripada Allah ni, kita anggap Allah dah halal. Apa salahnya? Dah halal, apa salahnya nak ambil banyak-banyak, lebih-lebih? Kita bukan ambil harta orang. Ya, betul. Akibat daripada tu kita tak sedar, akibat daripada tu kita dah dicekam dengan nafsu dan dunia tadi, dah terpaksa dah. Mau tak mau mesti kena belanjakan umur kita sebanyak-banyaknya untuk nak menunaikan keinginan hawa nafsu kita. Akhirnya umur kita makin sikit, persiapan akhirat tak sempat nak buat lagi. Dah habis masa memikirkan ni nak bayar ni, nak bayar tu, nak bayar ni, nak bayar tu, nak bayar ni, nak bayar tu. Umur makin pendek. Ada orang sempat makan pencen, ada orang tak sempat. Betul? Macam mana tu ibadat? Macam mana keadaan kita nak balik akhirat dalam keadaan macam tu? Cuba kita renung, cuba kita fikir. Bagi masa. Sepatutnya begitu, bagi masa. Tapi berapa ramai orang yang boleh bagi masa untuk agama? Majoritinya tak ada masa untuk agama. Buat ibadat ni melepaskan batuk di tangga je, asalkan buat sudah. Dia bukan buat berpandukan ilmu, dia bukan buat berpandukan kefahaman yang dia belajar. Kita tengoklah masyarakat kita, ahli Korea kita, berapa ramai yang orang yang peduli dengan ilmu. Kita tengok alam Korea kita, mana-mana Korea, cuba kita tengok penduduk berapa ramai yang ambil peduli dengan majlis ilmu, supaya dia orang boleh jadikan ilmu tadi panduan untuk memperbaiki semayang, hati, akidah dan sebagainya. Berapa orang yang ambil peduli? Tak sampai berapa persen pun. Sebab apa? Masa tak ada. Habis dah masa bersibuk dengan nak melayan nafsu tadi. Tengok dunia itu menyesatkan, tengok dunia itu melupakan, melekakan, melalaikan, sehingga habis usia. Mujurlah kita ni, mujur Allah panggil, mujur Allah sedarkan, mujur Allah selamatkan. Ada juga masa, peluang lagi nak belajar, nak tahu, nak repair, nak baiki. Ada orang tak dapat, sampai mati bersibuk dengan urusan dunia. Na'udzubillah. Macam mana amalan kita nak sempurna, macam mana amalan kita nak baik, nak diterima oleh Allah, kalau cara buatnya salah? Islam mengingatkan jangan melampau-lampau benda halal. Meskipun halal, jangan melampau. Nanti jadi leka, jadi hanyut. Kan Allah dah ingatkan sesungguhnya harta kamu, anak bini kamu tu ujian. Ujian, Allah nak uji. Allah bagi harta benda, tengok kau lupakan Tuhan tak dengan pekerjaan kau? Dengan sebab kau dapat pekerjaan begini begitu, adakah dengan sebab kau dapat pekerjaan tadi kau lupakan Tuhan kau? Kau lupakan tanggungjawab kau dengan apa yang Allah perintah? Mana sama ada dia gagal ataupun dia berjaya. Orang yang berjaya seperti yang makcik cakap tadi, dia boleh bagi masa dia. Ini 8 jam untuk aku kerja, 1 jam setiap hari untuk aku belajar agama. Kerana daripada majlis ilmu yang 1 jam itulah fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, lama kelamaan kefahaman aku tentang ibadat semakin hari semakin betul. Banyak benda yang aku dapat baiki amal ibadat aku. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Aku akan beramal dengan ilmu yang aku dah belajar. Tak apa kalau sanggup buat macam tu. Itu sebenarnya yang ulama suruh kita orang awam ni.
bagi waktu supaya ada masa untuk akhirat kita. Belajar ni untuk akhirat kita, tuan-tuan. Kita kena pesan betul kepada ibu bapa, kena pesan anak-anak kita, kena ingatkan anak-anak kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, ajak kawan-kawan kita dekat dengan Allah. Jangan nanti leka, nanti lupa, nanti akhirat ni susah kita, nanti amalannya tak diterima oleh Allah, begini. Teruskan mengajak, teruskan berdakwah. Orang terkesan, tidak terkesan, itu bukan urusan kita. Urusan kita mengajak, mengingatkan, menasihatkan. Kita tak boleh, kita tak ada kuasa nak mengubah seseorang. Yang maha kuasa, yang berkuasa mengubah seseorang itu terkesan tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita Allah bagi menyampaikan, mengajak, saling ingat, mengingati, supaya tidak terlalu leka atas dunia. Selalu tidak terlalu leka, tidak semakin jauh dengan Allah. Kita ni mati, kalau tak mati tak ada masalah. Mati kita, ramai dah mati dah, kita on the way. Sembahyang tak ke mana, sembahyang tak tahulah, tahiyat tidak sembahyang yang kita buat. Mandi wajibnya tak tahu, ambil wudunya tak faham, tutup aurat dalam sembahyang pun banyak yang kantoi lagi. Khusyuk tak ada dalam sembahyang kita. Akidah yang betul pun entah. Kalau tanya apa akidah yang betul, apa akidah yang salah, entahlah. Macam mana ni? Macam mana ni? Apa perbezaan akidah yang betul dan yang salah? Macam mana nak beza akidah yang betul dan yang salah? Entahlah. Dah macam mana kita? Kalau kita sendiri tak boleh nak membezakan akidah yang betul, yang salah, yang ada dalam hati kita ni macam mana sekarang? Yang betul ke yang salah ni? Entahlah. Habis jahanam. Nak balik dah ni, nak mati dah ni. La ilaha illallah. Kita ni tak ada risau tentang akhirat, tuan-tuan. Sebab tu kita tak peduli. Yang kita risaukan dunia, risau tak makan, takut tak makan, takut tak kaya, takut tak mewah, takut anak-anak kita tak berjaya dunia. Ini yang kita risaukan hari-hari. Tak ada nak risau nanti aku nak balik dalam kubur ni, besok Allah tanya tentang Tuhan, Allah tanya tentang iman, Allah tanya tentang sembahyang, Allah tanya tentang begini dan begitu. Macam mana kalau aku tak dapat jawab ni? Kalau aku mati besok tinggalkan anak bini yang tak tahu agama, macam mana nanti? Dia tak ada risau tentang benda-benda tu. Yang dirisaukan tentang makan, minum, pakai, pangkat, jawatan atas dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua daripada kelekaan ni, dunia yang mengkhayalkan kita. Bila datangnya kematian besok, terperanjat kita, tuan-tuan. Tersentak kita, terperanjat kita. Macam kita tengah tidur syok, tidur mimpi jadi raja, ada permaisuri, ada bidadari yang tiba-tiba orang kejut kita, bangun. Sadar kita, hilang bidadarinya, hilang istananya, hilang makanan mewahnya, hilang. Macam itulah ibaratnya. Ulama buat perumpamaan. Kita ni besok yang leka-leka ni, yang leka dengan dunia, nak mewah, nak pangkat, nak orang kenal, nak orang hormat, takut orang cela. Ni kita syok ni, cari macam mana orang supaya orang hormat, supaya orang pandang, supaya orang kenal, supaya orang kagum dengan dia aku, kagum dengan anak bini aku, kagum dengan kejayaan aku, kagum dengan kejayaan anak-anak aku. Kalau anak aku tak pandai, nanti orang kata apa, orang pandang begini. Kita leka dengan benda tu. Leka. Bila datangnya kematian, terperanjat. Terperanjat sehabis-habis, terperanjat, tersentak. Tak tahu nak cakap dah macam mana, punya menyesal. Baru sedar, ya Allah, tak ada ibadat nak bawa balik. Tersentak, tak ada ibadat, ya Allah, nak bawa balik tak ada ibadat. Bagilah peluang sekejap ni, tolong bagikan. Tak ada, habis waktu. Allah dah bagi berpuluh tahun. Kita dah diingatkan hari-hari sampai nasihat agama pada telinga kita, tapi kita buat tak peduli. Pada kita tak penting. Nanti dulu, biar dulu. Bila datang kematian, tersentak. Baru datang balik ingatan-ingatan tadi, yang mati itu betul, ada soal muka nakir,
tak dapat jawab nanti dia azab dan sebagainya, baru teringat balik benda-benda macam tu. Pentingnya jaga solat, pentingnya akidah yang betul. Sempat ke? Dah nak tarik dah. Nak tarik dah, roh nak kena cabut dah. Sempat ke nak cover benda-benda tu? Tak sempat tu tuan. Tu yang kata menyesal yang tidak berkesudahan. Mulai saat tu dia akan duduk dalam penyesalan yang tidak berkesudahan. Na'udzubillah. Sebab tu ulama' duk selalu ingatkan kita, belajar, mari belajar, jangan leka. Ya, kerja, kita ada anak bini, tapi jangan leka. Uruskan waktu, buat jadual agar boleh mengaji. Bukan suruh mengaji 24 jam setiap hari dah. Satu hari 1 jam pun cukup dah. Panggil seimbang dah. Kita ada 168 jam seminggu. Ambil 4 jam untuk belajar ilmu fardu ain. Dah kata seimbang dah dengan akhirat dah. Tak perlu nak bagi 168 jam bagi 2. Sekian untuk agama belajar. Dah. Kata ulama, kalaupun seminggu 4 jam kita ambil untuk belajar fiqh, supaya kita tahu syarat rukun beribadat apa. Supaya kita tahu nak beribadat begini, apa yang perlu aku buat, apa yang perlu aku jauhkan, supaya amal aku ni betul dan diterima oleh Allah. Kemudian dalam ibadat itu sendiri perlukan akidah. Mesti ada akidah yang betul. Belajar pula tauhid, supaya boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang mesti kita kena jauhkan. Bila ada ilmu boleh beza, oh ini akidah yang salah, aku tak boleh berpegang dengan pahaman yang macam ni, rosak iman aku. Dia boleh pilih yang betul. Tapi kalau kita tak nak belajar ilmu tauhid, nak beza macam mana yang betul yang salah. Belajar tauhid seminggu 1 jam tauhid. Kemudian tasawuf pula, belajar 1 jam. Malam Rabu contohnya belajar tasawuf pula, supaya tahu sifat mazmumah apa, sifat mahmudah apa. Apa sifat yang Allah benci kalau ada pada diri kita, apa pula sifat yang Allah puji kalau ada dalam hati kita. Bagaimana cara nak ubatkan hati yang dengki, yang hasad, yang ujub, yang riak, yang takabur. Macam mana nak ubat hati yang macam tu. Belajar tasawuf pula. Kemudian belajar tajwid pula, agar bacaan-bacaannya khususnya dalam sembahyang tu betul. 4 jam je seminggu. Ada 164 jam lagi. Tapi oleh kerana bila dunia tu dah cengkam diri kita, tak cukup 168 jam. Sebab tu orang pernah kata, dia kata kalau boleh satu hari Allah bagi lebih daripada 24 jam. Allah bagi 24 jam ni tak cukup nak cari duit. Na'udzubillah min dzalik. Sampai macam tu sekali tengok. Sampai tahap macam tu, tak cukup 24 jam Allah bagi untuk cari harta. Dia cakap macam tu. Kan bagusnya kalau lebih daripada 24 jam, banyak lagi aku boleh kumpul. Na'udzubillah. Macam ni yang bahaya tu kan. Islam bukan melarang cari harta, bukan. Yang dilarang mencari harta, mencari dunia, mencari sedap sampai lampau batas. Itu yang Islam, itu yang Allah larang, itu yang Allah benci, itu yang Allah murka. Tu cepat-cepatlah kita yang belum mati ni, cepat-cepat tarik handbrake sikit. Pada-padalah, cukup-cukuplah. Yang ada tu pun kita tak tersyukur, yang ada tu pun tak terjaga, yang ada tu pun kita banyak tak bersyukur. Dunia ni tak akan cukup, tuan-tuan. Tak akan cukup. Tak akan cukup. Tak akan memuaskan hati kita dunia. Dunia ni bukan tempat untuk memuaskan hati kita. Tapi syurga itu puas hati. Syurga puas hati. Dunia ni takkan puas hati. Buatlah macam mana, dapatlah apa pun, kita takkan puas hati. Mesti nak yang lain. Mesti nak yang lain. Itu dunia. Jadi kalau kita tak diingatkan, habislah hanyut kita. Mujur ada tutup guru alim ulama yang masih nak pesan-pesan, nak pekik-pekikkan pada telinga hati kita. Tersentaklah sekejap, teringatlah sekejap. Kang balik rumah habis dah lah, lupa balik. Nampak tak? Supaya tak leka kita, teringat, oh yelah, betul lah. Tak boleh tidak ni, aku kena usaha ni, aku kena bagi waktu. Mudah-mudahan ada kesan begitu. Tapi bagi yang merasakan benda ni tak penting, silakanlah, teruskanlah. Teruskan dengan cara hidup yang macam tu. Kalau kita yakin cara hidup yang macam ni akan menyebabkan kita senang urusan kita di alam barzah besok, teruskan. Teruskan. Teruskan.
dengan dengan kerja pagi petang siang malam setiap hari setiap minggu, cari begini dan cari begitu, kita yakin tak pedulikan Allah, tak pedulikan akidah, tak pedulikan tentang amal, tentang ilmu, boleh menjadikan kita ni besok senang, mudah urusan dalam kubur besok. Teruskanlah. Nanti jangan nak mempersalahkan orang lain. Orang tu tak ajar, orang tu tak pesan, orang tu tak nasihatkan, orang tu jangan. Bukti semua ada dah. Malaikat catat dah. Sekian tarikh sampai ingatan pada telinga kita. Sekian waktu sampai dah teguran, nasihat. Kita nak bangkit bohong macam mana? Nak kata ya Allah, dulu waktu hidup tak ada pun orang ajak, tak ada pun orang marah, tak ada pun. Semua dah malaikat tulis. Cepat-cepat tuan-tuan. Kan ada kata pepatah, carilah dunia tu ibaratnya kamu nak hidup 1000 tahun lagi. Carilah dunia ibarat kamu akan mati 1000 tahun lagi. Apa maksud? Maksudnya jangan bergaduh sangat, panjang umur lagi, relax sudahlah, jangan pulun. Sebab 1000 tahun lagi umur kamu. Bawa bertenang cari dunia tu. Kita salah faham. Kita faham macam ni, nak hidup 1000 tahun lagi, banyak modal nak kena pakai ni. Ini kita kena pulun pagi petang siang malam ni. Jangan bagi can ni. Sementara sehat ni lah, pulun pagi petang siang malam. Sebab kita ni nak hidup 1000 tahun lagi. Pula dah ke situ pula faham ni. Orang kata dah umur panjang lagi, 1000 tahun lagi, relax sudahlah, tak payah nak kalut-kalut sangat, lambat lagi mati. Tapi nisbah kepada ibadat, beribadatlah seolah-olah nak mati besok. Besok dah nak jumpa azab ataupun besok lah nak jumpa nikmat. Kalau mati malam ni, kalau ke bumi malam ni lah jumpa azab tu. Maksudnya cepat. Jangan lengah-lengah dah, jangan tangguh-tangguh dah. Besok nak bertemu Allah dah. Besok nak disoal jawab dah. Tentang iman, tentang solat, tentang bagai-bagai. Besok dah nak kena tanya dengan Tuhan. Macam mana? Makna bersegera. Jangan tangguh-tangguh dah, sebab besok tu nak mati dah. Ini dah beribadat seolah-olah nak hidup 1000 tahun. Nantilah belajar, relax dulu, lambat lagi mati. Habis kita. Akhirat tu susah tuan-tuan. Akhirat tu susah sangat-sangat. Tak pernah jumpa masalah kesusahan. Waktu kita nak balik akhirat besok, dia punya masalah tak sama dengan masalah atas dunia. Dia punya susah tak sama dengan susah atas dunia. Kita nak kena hadap benda tu seorang diri, beribu-ribu tahun, seorang diri. Anak bini tak teman, kawan-kawan tak teman, bawa diri sendiri. Amalan kita lah. Kalau ada amalan yang Allah terima, mujur. Kalau tak ada, celakalah kita. Amalan yang Allah terima macam mana? Cara buatnya betul. Ni yang disuruh belajar ni, supaya pastikan amalan kita tu betul. Tu je yang disuruh belajar tu. Supaya apa yang kau buat tu betul dan Allah terima. Ada benda yang kau nak bawa balik teman kau dalam kubur besok. Ada sembahyang yang akan teman kau dalam kubur besok. Ada puasa yang teman kau dalam kubur besok. Tapi kalau cara kau buat salah, Allah tak terima, tak adalah yang nak menemannya. Yang meneman kita besok dalam kubur, yang menyelamatkan kita dalam kubur besok, amalan yang Allah terima. Faham tak? Bukan asalkan buat, bukan asalkan sembahyang. Bukan asalkan sembahyang. Sembahyang yang Allah terima. Macam mana nak Allah terima? Ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang mesti kita kena buat. Ada pantang larang yang mesti kita kena jauhkan, baru Allah terima. Kita nak belajar ni supaya nak tahu syarat-syarat tadi. Apa yang mesti kita kena buat dalam ibadat, apa pantang yang mesti kita kena jauhkan, baru amalan ni nanti selamat dibawa balik. Kalau kita tak ada masa nak ambil tahu benda-benda macam ni, siapa yang nak ajar kita? Siapa yang nak bimbing kita? Nafsu dah memang membimbing kita ke jalan yang sesat. Batulah suruh belajar, mari belajar 4 jam je seminggu.
Satu hari 1 jam, satu hari 1 jam. Lepas ni kan lepaklah kat Tom Yam tu sampai subuh pun tak apa. Kedai makan tutup lambat. Lepas maghrib je kedai makan, lepas maghrib kedai makan, lepas maghrib kedai makan. Cuba singgah dulu taman-taman ilmu ni. Singgah dulu. Solat jemaah, dengar kuliah jap, paling tidak tahu dah cara sembahyang begini, tak boleh begitu dalam sembahyang ni. Dah dapat ilmu dah. Dah semakin baik dah. Lepas tu kan pergilah makan. Sampai tertonggeng, pergilah makan sampai tertonggeng. Sampai tak ada masa. Nak jumpa kawan. Kawan kita nak teman kita ke besok dalam kubur? Kawan kita nak tolong jawab? Dia pun tak terjawab. Sebab tu jangan sebab kawan kita tinggalkan majlis ilmu. Kalau lepas ngaji kan, jumpalah kawan. Bukan tak bagi berkawan, bukan tak bagi lepak lah, tapi ni jangan tinggal. Ni habis masa kita dengan orang. Tadi dah kerja, lepas tu kan malam dengan orang pula, lepas tu dengan anak bini lagi. Habis masa. Umur dah tak banyak. Allah. Renung-renungkan tuan-tuan, itu nasihat untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberi keinsafan, kesedaran. Mudah Allah buka. Sebab kadang-kadang Allah tutup, sebab tu tak nampak. Cakaplah macam mana, tak nampak apa benda ni. Sebab tu minta Allah bukakan, supaya pandangan kita ni nampak akhirat. Sebab nak pandang akhirat ni perlukan mata hati yang bersih. Mata hati kita ni kotor, hati kita banyak dosa maksiat. Sebab tu Allah tutup daripada nampak kepentingan akhirat. Mata hati Allah jadikan untuk melihat akhirat. Kalau nampak kebahagiaan akhirat, nampak kecelakaan akhirat, itu kembali kepada mata hati. Kalau mata hatinya terang, celik, akan nampaklah yang namanya seronok akhirat, yang nampak yang namanya celaka akhirat tu akan nampak bila hatinya bersih. Hati kita kotor, kita banyak dosa, tak nak bertaubat. Sebab tu Allah tutup. Sebab tu ulama cakap, ulama nasihat kita buat dek je. Kata apa benda ni, duk heboh-heboh ajak orang belajar. Aku kata aku kan tak beribadat. Dia akan jadi aja tu. Dia tak akan rasa terpanggil, dia tak akan rasa risau nak melalui jalan akhirat yang sangat menakutkan tu. Dia tak risau sebab dia tak nampak benda tu. Ulama sebab apa dia takut? Sebab dia nampak dah. Dengan mata hati ni tu faham dah macam mana nak mulakan langkah nak masuk alam barzah ni, macam mana punya dahsyatnya besok. Sebab tu diingatkan kita, jangan hati-hati, bahaya. Mengajilah, semayanglah, beginilah, supaya kau selamat. Tapi kalau kita dah sendiri tak peduli, tak hargai, tak nak buat macam mana, tak ada rezeki. Ulama dia akan terus ingatkan kita. Dia akan berdakwah ikut seperti mana Nabi SAW, walaupun dakwahnya, ajakannya tidak dipedulikan. Kerana itu amanahnya dengan Allah. Mudah-mudahan sebagai asbab orang lain dapat petunjuk, dapat hidayah. Habis. Bahawasanya engkau terlebih mengetahui akan bahawasanya aku tiada kuat untuk ibadat, ya Allah. Aku ni tak kuat nak ibadat. Aku terpaksa kena makan sekeping roti ni, maafkanlah ya Allah. Sampai macam tu. Takut dia makan sekeping roti pun takut juga, risau, takut lebih dengan makanan. Jika ada padanya suatu daripada yang khubus ataupun haram, maka janganlah kau ambilkan daku. Maknanya kau jangan ambil salah lah ya Allah. Janganlah kau salahkan aku seandainya ada pada sekeping roti ni tadi benda yang syubhat. Aku terpaksa nak makan ya Allah sebab aku nakkan tenaga nak beribadat. Aku takut kalau tak makan sekeping roti ni aku tak mampu nak beribadat, aku terpaksa makan. Tapi seandainya pada sekeping roti ni ada benda haram, benda syubhah yang aku tak tahu, maafkan aku ya Allah. Sampai macam tu tuan-tuan. Dia punya takutnya tadi tu sampai macam tu. Kita makan benda haram gelak ketawa lagi. Siap bangga makan benda haram, tunjuk dengan orang. Na'udzubillah. Tengok orang-orang ni ahlillah ni, wali-waliullah, macam mana hati dia, takutnya dengan Allah macam mana sampai macam tu. Kita makan benda haram bangga. Megah. Jika ada padanya sesuatu daripada yang kubur haram, maka jangan kau ambilkan. Maknanya jangan ambil salahkan aku ya Allah.
Kemudian maka direndam roti tadi di dalam air, maka dimakan. Sebab apa dia rendam ni? Bagi tak sedap. Dia rendam dalam air bukan nak bagi lembut, nak bagi tak sedap, supaya jangan makan banyak. Kita kalau tak sedap minta kicap. Kicap dia kicap. Uang masin lah. Terbalik. Kita kaki makan ni makan nak sedap. Mereka bukan nak sedap, mereka nak makan asal kenyang. Sebab kalau sedap dia akan makan lebih daripada qadar. Sebab tu dia kata air ada air. Dia tuang biar tawar sikit. Bila tawar makan sikit lah. Kalau sedap tambah. Allah kataku sikit lagi. Maka inilah dua jalan bagi orang yang pangkat tinggi daripada ahli wara. Cuba kita bandingkan diri kita dengan orang ni. Pesan tu ngaji kitab tasawuf macam ni bukan untuk nak jadi wali, bukan. Mengaji kitab tasawuf ni bukan nak suruh jadi wali dah, nak suruh bandingkan diri kita dengan ahli ibadat, macam mana jauhnya martabat kita dengan mereka, supaya nampak yang kita ni tak ada ibadat apa-apa lagi. Cuba kita tengok ni dalam bab makan ni, ada tak kita macam ni? Dah macam mana yang kadang-kadang kita mengaku kita dah baik, kita dah bagus, kita dah selamat. Konon-konon kita ni kalau mati husnul khatimah, kalau mati terus masuk syurga tanpa hisab. Bab makan kita pun tak terjaga. Faham tak? Tunggu kita pesan mengaji kita macam ni supaya kau tahu betapa jauhnya jarak martabat engkau dengan orang-orang yang Allah kasih ni. Ni bila kau dah patut tak kau nak kata kau ni baik, patut tak kau nak kata kau ni bagus, patut tak kau nak kata kau ni hamba Allah yang dah baik sempurna dah. Padahal cara makannya dengan kekasih Allah ni pun jauh dah. Makan benda haram pun bangga-bangga, buat maksiat pun tayang-tayang, buat dosa tak berasa berdosa. Tapi mengaku diri aku baik dah. Apa ni? Supaya sedar siapa kita maksudnya. Belajar kitab macam ni biar nampak diri kita siapa. Supaya ada usaha nak baikilah lagi. Ya Allah, rupa-rupanya aku jauh lagi. Tak ada apa lagi. Takutnya lah, macam mana kalau aku mati begini. Dia akan ada usaha nak baiki lagi. Tapi kalau kita tengok orang lain yang tak beribadat, yang tak mengaji, memang kita rasa kita dah baik lah. Sekarang ni kita lah yang paling baik sekali, kita lah yang paling alim sekali, kita lah yang akan masuk syurga dulu. Sebab kita ukur diri kita dengan orang yang jauh dengan Allah, orang yang tak beribadat, orang ahli maksiat. Memang kita baik lah berasa. Ni ukur dengan orang macam ni, baru tahu siapa diri kita. Yang kadang-kadang tersengih-sengih seorang-seorang. Oh baik dah aku ni, tengok orang atas bawah. Dialah yang alimnya, dialah yang solehahnya, orang lain semua tak kena. Cuba tengok dengan orang macam ni, bak makan pun tak terlawan dah kita. Agak-agak mana kita ni, kedudukan kita ni. Konon-konon baik dah. Ini kalau aku mati ni tak apalah, ni kalau Allah ambil nyawa, husnul khatimah dah ni, rasa-rasa ni. Pergi masjid dia tiap malam dah ni kira puak-puak yang tu ni semua tak selamat tu ni. Api aku ni kalau mati ni kira selamat dah ni, rajin ke suruh masjid ni. Perasan kita. Jangan perasan. Jangan mengajar diri kita, memuji-muji diri, jangan. Kita nak kena selalu cela diri kita, hinakan diri kita. Sebab apa yang kita buat ni pun belum tentu diterima oleh Allah lagi. Sebab banyak pantang-pantang larang yang kita tak tinggalkan lagi. Meskipun mengaji, meskipun sembahyang, meskipun mengajar, banyak lagi pantang yang kita langgar. Maka jika Allah selamat, ada pun orang yang kurang daripada mereka itu, maka bagi mereka itu memeliharakan dan membicarakan atas qadarnya, dan bagi mereka itu bahagian pula daripada wara' atas qadarnya, dan dengan qadar barang yang penatkan dirinya, tercapai barang yang dicitanya. Bermula Allah Ta'ala tiada menghilangkan pahala orang yang membaikkan amalnya, dan iaitu Allah amat mengetahui dengan barang yang diperbuat oleh mereka itu. Maksudnya kita ni yang dah duduk dalam, yang dah dicengkam oleh dunia ni tadi, terpaksalah adjust juga waktu kita tu. Jangan dihabiskan. Dah tahu cerita ni, kena mau tak mau kena cut mana-mana tempat yang kena cut, patut kena cut, kena buang, supaya ada masa dan ruang kita untuk Allah, untuk akhirat,
untuk alam barzah kita sendiri. Jangan teruskan dah. Yang lebih-lebih, yang sampai ganggu urusan kita dengan Allah, yang sampai ganggu urusan kita belajar, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Ejah balik. Ejah balik. Carilah. Makna nak lagi tak boleh dah. Kita dah dibala dengan hutang ni. Nak berhenti tak boleh. Nak kena bayar hutang-hutang ni semua, betul? Jadi mau tak mau kita kena bertanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab lah. Contohnya daripada Isnin sampai Jumaat, memang aku ni tak boleh nak berhenti kerja sebab banyak hutang yang aku kena bayar. Terpaksa lah korbankan masa hujung minggu ni. Mesti kena belajar juga. Faham tak tu? Bila dah tak dapat nak pergi kelas-kelas ilmu di antara Isnin sampai Jumaat, mau tak mau kena korbankan hari Sabtu ataupun hari Ahad, pagi ataupun petang ataupun malam, asalkan tidak tertinggal belajar ilmu yang wajib-wajib ni. Terpaksa buat macam tu. Mesti. Sebab itu kesalahan kita sendiri. Kita kena bertanggungjawab. Kita tak boleh nak bagi alasan, ya Allah aku ni sibuk sebab banyak hutang yang aku nak kena bayar, aku terpaksa kerja pagi petang siang malam, aku terpaksa. Tak boleh. Allah tak akan terima alasan tu. Sebab salah kita sendiri. Maka kita kena bertanggungjawab. Kita kena bertanggungjawab. Kena bagikan masa kita supaya tidak meninggalkan kewajipan-kewajipan yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ni cerita pasal makan tuan-tuan ni. Cerita pasal makan je ni. Dalam tak sedar rupanya bab makan ni kalau tak hati-hati boleh merosakkan akhirat kita juga. Ulama habis diteropong semua. Ahli ibadat, ahli akhirat, ulama-ulama dia teropong semua. Sebab dia tahu perjalanan akhirat tu perjalanan yang sangat berbahaya. Kalau tak waspada, habislah. Menyesal nanti. Hilanglah kesenangan akhirat yang Allah nak bagi tu. Tak dapatlah kita kesenangan akhirat dah. Yang Allah nak bagi dah. Rugilah kita. Menyesallah kita. Menyesal. Orang soleh kalau dia mati, dia akan dapat nikmat dalam kubur, berehat dalam kubur. Dan dia nak balik, nak bagi tahu anak bini dia, beramallah dengan amalan yang betul. Pasti kau akan dapat seperti mana yang aku dapat sekarang dalam kubur ni. Kau beramallah. Tapi Allah tak izinkan. Sebenarnya yang mati baik, yang mati celaka, dua-dua nak balik, nak bagi tahu anak bini. Tapi Allah tak izinkan. Meskipun Allah tak izinkan, kita dah tahu. Nabi cerita, adakah Nabi bohong? Nabi tak bohong. Nabi bagi tahu. Begitulah keadaannya. Orang yang mati, sama ada mati baik, mati celaka, dua-dua ni akan minta pada Allah nak balik, nak bagi tahu apa yang mereka terima dalam kubur. Yang baik nak bagi tahu anak bini, beramallah dengan amalan yang baik. Kau akan dapat nikmat seperti mana yang aku sedang dapat dalam kubur ni. Beramallah, jaga solat, mengaji, beramal, bersihkan hati, jaga akidah. Dia nak pesan pada anak bini, dia nak kongsi, nak bagi tahu seronoknya layanan yang diterima dalam kubur tu, nak bagi tahu anak bini, buat begini, nanti kau akan dapat kesenangan macam mana yang aku dapat. Yang celaka pun sama juga, nak balik nak bagi tahu, janganlah buat begini, jangan buat begitu, jangan buat begini, sebab kau akan terima azab seperti mana yang aku sedang terima dalam kubur ni. Dua-dua nak bagi tahu. Mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan semuanya kita, anak bini kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat, ipar-duai kita, anak-anak buah kita, semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesedaran, diberikan kesedaran daripada kelekaan dengan keduniaan yang merugikan kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua diberi taufik untuk mengaji, untuk belajar agama, beramal dengan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita perbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu, diberi kekuatan. InsyaAllah tidak mustahil. Seberat apa pun, kalau datang pertolongan Allah, dia akan jadi ringan. Tapi seringan apa pun, kalau tidak ditolong oleh Allah, dia akan jadi sangat-sangat berat. Sebab itu kita kena selalu mohon taufik daripada
Allah, supaya kita ni mudah nak melakukan apa yang Allah suruh, mudah nak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jumpa lagi akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama insyaallah.